yang sebenarnya saya dapat buku ni secara kebetulan. Pada masa buku ni saya beli tahun 2002 dan saya dapat buku ni di sebuah supermarket, bukan kedai buku agama, tapi sebuah kedai buku di supermarket. Bila saya lihat itu saya amat tertarik, dan itulah kali pertamanya saya kenal dengan penulis buku ni, Abu Amin Abdul Aziz. Dan bila saya baca buku ni, saya amat tertarik dengan cara dia menguraikan kandungan buku ni. Dan mulanya daripada saat itu saya mencari-cari bahan-bahan yang ditulis oleh penulis ini, bahan-bahan lagi. Tapi walaupun buku ni merupakan satu buku yang memberi banyak pengajaran, lebih lagi kepada kita ni yang kita memberi berakat kepada kefahaman Al-Quran dan Sunnah dan amalan para sahabat. Jadi buku ni amat sesuai sekali. Apabila dikatakan pula macam pelih ni, dia kata pelih ni tak bermazhab. Jadi dalam ini, buku ni dia ceritakan bagaimana berlakunya mazhab, bagaimana berlakunya perubahan fiqh tu daripada zaman Nabi, kemudian sedikit demi sedikit dia berubah sehingga jadi keadaan yang ada pada hari ini. Saya tak pasti sama ada adik-adik biasa dengan kaedah yang saya guna ni. Kalau edaran yang saya bagi, saya buat dalam bentuk mind map peta minda. Mungkin di sekolah-sekolah dah dijelaskan tentang peta minda ni. Tapi peta minda yang saya buat ni agak berbeza sikit daripada peta minda yang seharusnya, yang biasanya dipergunakan. Buku ni dia merangkumi 6 peringkat. Dia mencerita dalam 6 peringkat bagaimana berlakunya perubahan-perubahan. Jadi bolehlah buat catatan-catatan ataupun apa-apa nota pada kertas yang saya ajar dan kita banyak lagi. Bila saya dapat buku ni, saya sangat berminat untuk berfungsi dengan rakan-rakan. Jadi apabila saudara Azman minta saya sampaikan tentang kandungan buku ni, saya sangat berminat sebab saya dapat berfungsi secara ilmiah bagaimana berlakunya perubahan-perubahan ni yang pada kita sangat penting, khususnya bagi orang pelih lah, yang kita dikatakan sebagai tidak bermazhab. Sebenarnya bukan kita tidak bermazhab, tetapi kita tidak taksub mazhab. Dan dalam ini dia menjelaskan bagaimana berlakunya taksub mazhab dan akibat-akibat kita taksub mazhab. Jadi sekurang-kurang ni dengan ilmu yang kita ada sikit ni tentang perkembangan mazhab ni, kita dapat meyakinkan diri kita bahawa kita berada di atas landasan yang betul. Okey. Seperti yang saya sebut tadi, dia bagi kepada 6 peringkat. Peringkat yang pertama, dan itu tak masuk dalam ni sebenarnya, dalam edaran yang bagi itu juga tak masuk peringkat yang pertama. Sebab peringkat yang pertama ni peringkat di zaman Nabi. Jadi peringkat zaman Nabi ini kita tak masuk sebab kita semua maklum apa yang berlaku di zaman Nabi. Agama sedang berkembang, wahyu sedang diturunkan, dan Nabi sedang mengajar sahabat-sahabat kaedah-kaedah apabila berhadapan dengan masalah-masalah. Lebih lagi apabila selepas zaman kewafatan Nabi, bagaimana Nabi menyelesaikan masalah. Jadi di zaman Nabi itu Nabi meletakkan asas-asasnya semua. Jadi dia itu tak banyak tak masuk dalam waktu.
Di sini dia sebut sebagai peringkat kedudukan. Bagaimana berlakunya perkembangan fiqh di peringkat ini? Sebab peringkat ini peringkat yang Nabi tak ada lagi. Al-Quran dah lengkap, hadis-hadis Nabi pun dah lengkap, dah selesai. Jadi apa yang berlaku di pada zaman Khalifah? Peringkat yang kedua ni dia berlaku di zaman Khalifah. Daripada mula Abu Bakar sehingga Ali radhiyallahu anhu. Jadi di sini kalau kita tengok dalam tafsir itu bagi kepada tiga peringkat. Tiga perkara yang berlaku dalam zaman sahabat atau zaman Khalifah. Yang pertama sekali, keadaan dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, kita tengok ni, para sahabat, apabila sesuatu masalah itu dihadapi, apakah cara yang mereka guna untuk menyelesaikan masalah itu? Kita tengok, dia ada dua peringkat di sini. Peringkat pertama itu ialah Khalifah, peringkat yang kedua sahabat secara individu. Kalau kita lihat kepada peringkat Khalifah, sekiranya berlaku sesuatu perkara yang perlu diselesaikan, apa yang dilakukan oleh Khalifah ialah dia akan panggil untuk bersyarat dengan para sahabat. Itu yang pertama dia akan buat. Dan pada ketika itu dia cukup mudah nak dapatkan sahabat, semua sahabat ada di Madinah. Jadi Khalifah ni dia tidak ada masalah apa. Dia Khalifah yang empat ni, maksudnya peringkat yang kedua ni ialah melalui Khalifah yang empat. Abu Bakar, Umar, Uthman. So sama ada Abu Bakar, sama ada zaman Umar ataupun zaman Uthman ataupun zaman Ali, apabila mereka menghadapi semua masalah, kita akan kumpulkan sahabat-sahabat dan berbincang. Itu yang pertama. Jadi dalam perbincangan itu, dia selalunya mengikut susunan yang telah disampaikan oleh Nabi. Mereka akan menyangka maksudnya merujuk pada Al-Quran. Ada tidak ada penyelesaian di dalam Al-Quran? Kalau ada ini salah. Kalau sudah tidak dapat apa yang dapat Al-Quran, maka mereka akan merujuk pada sunnah Nabi. Itu kaedah yang kita sendiri faham. Dan kalau sudah tidak dapat Al-Quran atau sunnah, maka dia akan merujuk pada ijma' sahabat itu sendiri. Di kalangan sahabat itu, dia akan bincangkan untuk dapat ijma' pada sahabat-sahabat. Dan kemudian kalau sekiranya ijma' itu tak boleh dapat ijma', tak dapat ijma', maka Khalifah akan lihat pada jumhur pendapat usul kebanyakan itu tak boleh, maka Khalifah akan guna pendapat itu. Dan sekiranya pendapat jumhur pun tidak dapat di muktamad, maka Khalifah akan buat keputusan dia sendiri. Khalifah akan guna ijtihad untuk dia sendiri, dia akan putus. Dan keputusan yang dibuat oleh Khalifah itu siapa pun tak boleh tikai lagi. Itu kaedah yang digunakan. Jadi kita lihat pada keadaan yang satu, tidak ada seorang sahabat pun yang akan question, akan mempersoalkan keputusan Khalifah. Apabila Khalifah ada buat keputusan, semua patut. Jadi tak ada timbul suka tak suka, sonok tak sonok. Kemudian di peringkat sahabat secara individu, dia pakai sahabat secara individu. Ada juga kadang-kadang orang lain yang ada masalah, dia orang datang terus jumpa sahabat dan bertanyakan tentang masalah-masalah. Pada masa itu, sahabat-sahabat ni dia bukan bagi fatwa. Sahabat dia tak bagi fatwa, tapi dia bagi pendapat dia. Dan kebanyakan sahabat juga dia mungkin dia akan rujuk kepada sahabat lain yang lebih arif kalau sebenarnya dia tak dapat menyelesaikan perkara. Dan apabila sahabat-sahabat itu bagi pendapat, walaupun ada sahabat lain yang tak setuju, tetapi sahabat ini dia tak tertengkar, dia akan menghormati pendapat sahabat lain dan sahabat lain akan menghormati pendapat sahabat yang lain. Jadi dengan cara macam itu dia dapat kerjasama di antara satu sama lain dan hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan pada zaman itu juga, pada ketika ini juga, semua keputusan yang dibuat itu dia bukan tertulis. Dia tak ditulis pun. Bila habis keputusan dibuat, laksanakan keputusan itu pun habis. Dia tidak dibukukan. Jadi perkara yang